أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى
الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر
قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam,
yang Maha Agung, yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang mana dialah yang menjaga, memelihara, mengamankan segala yang kita ada ni tunduk pada kekuasaannya. Bahkan darinya kita datang, kepadanya lah kita kembali. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita tadabbur pada ayat yang ke-7 dari surah Ali Imran. Pada ayat yang ke-7 dari surah Ali Imran, di mana semalam bicara kita tentang tauhid kepada Allah. Dan inilah keutamaan kita dalam hidup. Bincang gimari pun tak sudah. Sebab kita ni, kesudahan kita ialah menghadap Allah. Tu je. Sudah kita ni menghadap Allah. You kata A kau, you kata B kau, you kata baik kau, you kata buruk kau, sudah tak sudah di hadapan Allah. Bila depan Allah, apa yang baik di sisi Allah barulah dinilai baik. Apa yang buruk di sisi Allah akan dinilai buruk, walaupun manusia memandang sebaliknya. Jadi sebab itu kita ni apa pun dalam hidup, biarlah pandangan Allah itulah yang menjadi neraca kita. Ya Allah suka, kita suka. Ya Allah tak suka, kita tak suka. Ya Allah sayang, kita sayang. Ya Allah benci, kita benci. Dan nak tahu apa yang Allah suka, yang Allah sayang, yang Allah tak suka, yang Allah benci, nak tahu macam mana? Wahyu. Wahyu yang menyampaikan kita kepada apa yang Allah kehendaki. Dan inilah sebabnya hari ni, sebelum ni, lepas ni, insya-Allah kita doa kepada Allah agar Allah eratkan kita, rapatkan hubungan kita dengan Al-Quranul Karim, yang merupakan wahyu dari Allah, petunjuk bagi sekalian umat manusia. Sebelum ni dah ada kitab dah turun, tapi kitab-kitab tu bila turun, lama kelamaan orang yang terima kitab tu bukan Nabi dia, pengikut-pengikutnya ubah kitab tu. Dia ambil yang dia suka, dia tak ambil yang dia tak suka, dia tulis apa yang dia nak, kemudian dia masukkan apa dalam kitab tu. Akhirnya kitab itu bukan lagi wahyu yang pure, benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bercampur. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang menjadi pembeza. Semalam kita kata pembeza antara baik dan buruk, Al-Quran. Dan wahyu ni jaminan Allah terhadapnya lain daripada wahyu-wahyu sebelumnya. Itulah Allah jamin dia akan dijaga oleh Allah sampailah hari kiamat. Sampai bila? Sampai sejurus sebelum berlaku kiamat. Mana hampir-hampir, walaupun kita kata tak sejurus, hampir-hampir waktu dah nak berlaku kiamat, barulah Allah Ta'ala akan angkat balik Quran ni ke langit. Jadi selama dia masih ada dengan kita, bacalah, fahamilah, tadabburlah maknanya, dan ikhtiar untuk kita mengetahui apa yang Allah kehendaki daripada kita. Dan kita adjust biar jadi boleh, macam mana pun biar nafsu kita, diri kita tunduk kepada apa yang Allah wahyukan. Inilah kerja kita. Bunyi macam ringkas, tapi bukan semua orang Allah pilih untuk menjadi ahli Quran. Kata Nabi SAW, Allah ni di dunia ada ahli-ahlinya. Di dunia ni Allah pilih dari kalangan manusia ahli-ahli Allah. Siapa dia ahli Allah ni? Orang yang paling kenal Allah, paling dekat dengan Allah, dicintai Allah, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai ahli Allah.
Bukan wali. Wali lain lagi. Ini ahli Allah. Ahli ini Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW sebut hum ahlil Quran. Ahlil Quran hum ahlullahi wa khassatu. Ahli Quran, orang yang senantiasa duduk dengan Quran, mereka lah ahli Allah dan manusia-manusia khusus yang menjadi pilihan Allah. Jadi kita harapkan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita dengan Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Dan Allah jadikan Al-Quran bagi kita imam yang memimpin kita, hidayah yang memberi petunjuk kepada kita, imaman wa nuran, cahaya yang menerangi hidup kita, hidayah yang memandu kita, dan rahmat yang menyelubungi kita, memberi kebaikan hidup dunia dan akhirat. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami dari Al-Quran ni apa yang kami jahil. Kami jahil, tak erti nak baca, ajarkanlah kami cara nak baca. Kami jahil tentang isi kandungan Al-Quran, ajarlah kepada kami isi kandungan Al-Quran. Kami jahil terhadap hukum-hukum dalam agama Islam yang Quran bawa, maka ajarkanlah kepada kami apa yang ada dari Quran, dari seluruh hukumnya, kisahnya, ceritanya, perumpamaannya, perintahnya, larangannya, semua. Wa'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina. Dan ingatkanlah kepada kami dari Quran yang kami dilupakan. Maknanya itu dari sudut bahasa pun cantik. Bukan kami sengaja lupa Quran, tapi kami dilupakan. Banyak hidup kali ni hati tu tak nak lupa dah Quran, tapi gitulah sibuk. Kadang-kadang syaitan pun mengganggu kita, buat fokus kita lagi dan sebagainya. Akhirnya hilang Quran yang kita ingat tu, hilang. Ya Allah, ingatkanlah aku kembali apa yang aku dilupakan dari Quran. Warzuqna tilawatahu, dan rezekikanlah kepada kami boleh baca Quran ana al-laili wa atrafan nahar, pada setiap malam, tengah-tengah malam dan di siang hari. Malam pun kami baca, siang pun kami baca. Inilah kita dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merezekikan kepada kita. Jadi sebab tu semalam kita dah sebut Tauhid 3 tu istiqra' dari Quran. Setelah kita baca banyak dalil dari Quran, bukan kita je, ulama-ulama dulu pun baca, lalu mereka kata hak Allah paling utama. Setelah kita faham Quran dan hadis ni, hak Allah paling utama ialah Dia disembah satu-satunya dan tidak ada sesuatu pun yang disembah selain daripada Dia. Ini hak Allah. Dan inilah juga disokong dalam hadis Nabi SAW. Waktu Nabi naik unta dengan Mu'adz bin Jabal, hadis yang famous bagi orang belajar hadis lah. Orang tak belajar hadis mungkin dia jangan-jangan dengar. Satu hari Nabi ni dia naik unta dengan Mu'adz bin Jabal, naik tunggangan dia lah. Tengah-tengah Mu'adz bin Jabal duduk dengan Nabi, Nabi pun pesan kat dia. Nabi tanya dia, wahai Mu'adz, kamu tahu tak apa hak Allah ke atas hamba dan apa hak hamba ke atas Allah? Mu'adz pun memang tak nak jawab, sebab ini urusan Allah. Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu kata Nabi SAW, hak Allah ke atas hambanya ialah hamba ni sembah hanya Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun.
Memang dia ni hak dia. Pasal dia cipta kita, dia bagi rezeki kat kita, dia bagi umur kat kita, dia bagi jodoh kat kita, dia bagi makan kat kita, dia bagi pakai kat kita, dia bagi tempat tinggal untuk kita, dia bagi udara untuk kita hirup, dia bagi air untuk kita minum, dia bagi buah untuk kita makan. Semua datang dari Allah. Tak ada sesuatu pun yang kongsi dengan Allah dari sudut kekuasaan merezekikan, menghidupkan, menjaga, mentadbir alam semesta. Tak ada yang lain. Mereka Allah saja. Jadi hak Allah setelah daripada dia bagi semua kat kita, hak dia adalah dia sahaja disembah oleh manusia dan tidak disyirikkan dengan sesuatu. Ini kita bagi tauhid uluhiyah. Yang kita ni hanya sembah Allah. Sebab tu orang belajar tauhid ni, dia bukan masalah bagi tauhid 3 ke 4 ke 5 ke 10 dah. Memahami hak Allah yang paling utama ialah hanya dia yang berhak disembah dan tidak ada sesuatu pun yang disembah selain daripada Allah. Sebab tu bagilah tauhid keberapa, tetap kita kata berdoa di kubur, minta hajat dengan tuan kubur adalah perkara yang bertentangan dengan tauhid kita. Sebab apa? Sebab minta di kubur adalah permintaan kepada selain Allah. Minta dengan pokok tak boleh, minta dengan matahari tak boleh. Hatta minta hajat pergi naik bukit, gunung, Galangkawi, tengok dekat tempat kereta kabel tu, orang duk mangga kunci. Kunci mangga, dia ikat antara kunci dengan kunci. Lepas tu dia ikat pula dekat atas bukit tu. Kunci dengan kunci tu tanda ikatan kasih sayang. Dengan hajat supaya cinta mereka kekal. So kita kata hajat ni dibuat untuk siapa? Minta ni dengan siapa? Sepatutnya minta Allah. Itukah caranya? Bukan. Kalau itu bukan cara, maknanya cara siapa ni? Diri sendiri ke apa? Soalnya waktu dia kunci tu, dia serahkan hajat tu kepada siapa? Benda lain. Ada orang pergi naik perigi dekat Bukit Melaka, dia tukar nama tu. Dulu nama Bukit Saint Paul. Atas tu ada gereja. Saya naik dah sampai atas gereja tu. Orang kata Bukit Melaka ni nak tapaknya Masjid Melaka, Masjid Agung. Tak tahu betul ke tidak. Kita pun naik, atas tu ada gereja. Dalam gereja tu ada perigi. Kita pun tengok orang duduk baling siling dalam perigi. Orang kata macam ni lah juga kalau pergi ke perigi hang tua kau, Telaga Mahsuri kau, orang duduk baling siling, baling siling sambil minta hajat. Kita tanya dia, minta dengan siapa ni? Kalau minta dengan selain Allah, maka inilah perkara yang dibenci oleh Allah. Sebab Allah tak suka hamba dia minta hajat dengan selain Allah. Mana hujah dia? Ayat kita baca semalam Al-Fatihah. Allah Ta'ala ajar kepada kita untuk berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku semua. Hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Quran memandu kita memahami hakikat. Sebab tu kita tak minta dengan orang mati. Kita tak pergi kubur minta Syekh Fulan bin Fulan. Tak, kita ada Allah yang dia sendiri berkuasa dan dia sangat tak suka untuk disembah selain daripada dia. Lalu kita minta, ya Allah, tunaikanlah hajatku. Ya Allah, ikatkanlah kasih sayang antara aku dan juga pasanganku. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku rezeki yang melimpah-limpah. Ya Allah, berikanlah aku kesihatan. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Allahus Samad. Allah tu dia tempat bergantungnya segala sesuatu. Tidak ada hajat yang lahir daripada kita melainkan Allah ada jawapannya. Sedang makhluk mereka tidak berkuasa sedikit pun dan menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Jadi kita minta agar Allah Taala ikat kita dengan Quran. Macam mana kita nak sampai ke tahap kefahaman macam ni? Kita tak akan sampai
melainkan kita kembali kepada Al-Quran. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran, dia adalah ahli Allah dan orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ujungnya Allah Ta'ala bagi gerak hati kita ni, boleh mari duduk mengaji Quran, mari mendengar Quran, mari tadabbur Al-Quran. Nikmat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa istiqamahkan kita dalam ilmu Al-Quran. Dalam Quran ni Allah Ta'ala kata, huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah yang menurunkan kepada kamu Al-Kitab. Minhu ayatun muhkamat. Dalamnya ada ayat muhkamat. Muhkamatnya apa? Hunna ummul kitab. Dia adalah isi ibu kepada Alkitab. Ia benda-benda yang jelas, nyata. Yang muhkamat ni yang tetap, yang tegas, yang nyata, yang jelas. Itulah dia isi pokoknya Al-Quran. Maknanya kebanyakan Al-Quran isi dia ayat-ayat yang jelas, tetap. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada ayat-ayat lain selain daripada yang jelas tu, yang mutasyabihat, yang samar-samar. Yang sama-sama. Sama-sama ni maknanya kita nak baca, nak faham tu, kita kena kembali kepada rujuk dulu hadis Nabi kata macam mana, rujuk dari ulama, para sahabat faham macam mana, rujuk lagi tabi'in, ulama-ulama tafsir kata macam mana. Dia tak semudah yang kita boleh faham. Tak. Mutasyabihat, dia ni sama-sama. Apa erti sebenar makna ayat ni? Jadi ada dua bentuk dari ayat Quran. Satu muhkamah, satu mutasyabihat. Kenapa ada yang sama-sama? Tak boleh ke Allah Ta'ala ni bagi yang jelas pula? No. Ada maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan. Tujuannya apa? Untuk Allah nak uji manusia. Yang sama-sama ni kadang-kadang memerlukan manusia beriman dalam keadaan menyerah diri kepada Allah tanpa mereka menggunakan logik akal mereka. Kalau kita guna logik akal, mungkin pada yang sama-sama rasa macam tak kena, macam tak betul, macam gini. Tapi benda ni ayat Allah. Bila ayat Allah, maknanya kita kena kata Allah pasti benar. Ini iman, ujian terhadap keimanan kita kepada Allah. So macam mana keadaan orang-orang yang betul-betul beriman? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang yang hati dia ni ada penyakit, yang cenderung kepada kesesatan, mereka selalu menurut apa yang sama dari Al-Quran ni untuk mencari fitnah dan mentakwil, yakni memutarkan makna dia. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Nak cari berubah makna pasal benda ni sama, dia pun duk jahil. Tapi orang beriman, dia beriman bahawa wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sebenarnya bab Quran tak ada yang tahu kehendak Allah melainkan Allah sendiri. Jadi kita kena compare dengan ayat-ayat Allah yang lain. Kena compare dulu. Kena bahasa hadis Nabi, buat macam-macam. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang yang betul-betul ada ilmu, walaupun ayat ni tak jelas pada akal dia, tapi hati dia akan kata, aku beriman kepada dia. Ini ayat Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Semua ni dari Allah. Hak kita faham ke, hak kita tak faham, kalau Allah kata amanna bi, aku beriman dengannya. Ini stand kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dua ni perbahasan dia detail. Tapi asasnya ialah
semua ayat ni datang dari Allah, dan untuk memahami Al-Quran kena ikut acuan yang Allah nak suruh kita faham. Sebab tu tafsir Quran ni ada tafsir Quran dengan Quran, ada tafsir Quran dengan hadis, ada tafsir Quran dengan perkataan sahabat, barulah tafsir Quran dengan ijtihad para ulama. Nak kena tahu ulama-ulama tafsir. Tapi sebelumnya banding dulu, Quran kata macam mana, hadis kata macam mana, sahabat kata macam mana. Jadi sebab tu untuk sampai kepada ilmu Quran benar-benar, kita mesti belajar memahami, buka tafsir, bukan sekadar baca terjemahan lalu kita faham ikut cara kita nak faham, tak boleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita kefahaman dalam agama, dan kita kena berhenti awal ini. InsyaAllah kita sambung minggu depan hari Selasa. InsyaAllah hari Isnin cuti lagi, tak balik lagi. Hari Selasa baru saya sampai, dan malam ni saya balik Kelantan insyaAllah. Jadi kita sambung minggu depan hari Selasa. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.